pergi ke kebun memetik bunga. Bunga disusun penuh harmoni. Rasulullah teladan sepanjang zaman, suami, ayah, sahabat sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengupas mengenai kepimpinan Rasulullah sebagai suami, ayah dan sahabat sejati. Seorang pemimpin agung bukan sahaja dihormati di medan perang ataupun pentas masyarakat, tetapi juga dihormati di ruang-ruang peribadi. Rasulullah SAW bukan sahaja pemimpin umat Islam, bahkan baginda adalah seorang suami yang penuh kasih sayang, seorang ayah yang penyayang serta sahabat yang sejati. Dalam setiap langkahnya tersimpan pelajaran dan nilai kehidupan yang tak lapuk di zaman. Persoalannya, bagaimanakah Rasulullah memimpin keluarganya dengan penuh kasih sayang serta bagaimana Rasulullah memuliakan sahabatnya dengan penuh keikhlasan dan bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Mari kita selami kisah-kisah inspirasi mengenai kepimpinan baginda sebagai seorang suami, ayah dan sahabat. Jom! Sebagai seorang suami, Rasulullah adalah lambang kasih sayang, keadilan dan penghormatan kepada isteri-isterinya. Baginda menunjukkan bahawa kepimpinan rumah tangga bermula daripada akhlak yang mulia. Rasulullah SAW terkenal dengan sikap kasih sayang kepada isteri-isterinya. Suatu kisah di mana Sayyidatina Aisyah pernah berlumba bersama Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam suatu perjalanan Rasulullah SAW mencabar Sayyidatina Aisyah untuk berlumba lari. Dalam perlumbaan tersebut, Sayyidatina Aisyah menang dan Rasulullah pun tersenyum menunjukkan perasaan gembira terhadap isterinya. Namun beberapa tahun kemudian mereka berlumba sekali lagi dan ketika itu Rasulullah lah yang menjadi pemenangnya. Lantas baginda pun berkata, ini adalah untuk perlumbaan yang lalu. Ini menunjukkan sisi romantik dan mesranya baginda SAW terhadap isterinya, di mana baginda sentiasa mengambil peluang untuk mengembirakan hati isterinya. Kisah kedua yang boleh dicontohi sebagai seorang suami iaitu baginda SAW menunjukkan sikap keadilan yang luar biasa. Walaupun baginda mempunyai ramai isteri, namun baginda sentiasa memberikan kasih sayang perhatian kepada isteri-isterinya untuk keadilan yang tertentu. Ini menunjukkan bahawa kepimpinan rumah tangga memerlukan keadilan dan kebijaksanaan. Rasulullah juga seorang yang tidak segan untuk melakukan kerja rumah. Baginda sendiri yang akan menjahit pakaian baginda yang rosak, menampal kasut dan melakukan tugas-tugas kecil di rumah. Perkara ini membuktikan bahawa baginda tidak memandang kerja rumah itu semata-mata tugas isteri. Bahkan ia adalah salah satu kerjasama antara suami dan isteri. Sikap ini menunjukkan bahawa seorang pemimpin harus bersedia membantu dan bukan hanya memerintah sahaja. Berdasarkan kisah Rasulullah sebagai seorang suami, Rasulullah dapat dijadikan contoh di mana Rasulullah sentiasa melayani keluarganya dengan baik dengan penuh kasih sayang. Jika kita mengikutinya, kita juga bukan sahaja dapat membina keluarga yang bahagia, bahkan kita juga dapat membina keluarga yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap istrinya dan akulah yang terbaik terhadap istri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis perjalanan pulang dari penaklukan Khaybar, di antara keelokan budi pekerti Rasulullah SAW dan keharmonisan rumah tangga beliau adalah memanggil istri-istrinya dengan panggilan kesayangan. Dan beliau sering mengabarkan kepada istri-istrinya berita yang menggembirakan, bahkan membuat jiwa serasa melayang-layang. Kisah kedua adalah kepimpinan baginda sebagai seorang ayah. Rasulullah bukan sahaja pemimpin masyarakat, bahkan Rasulullah juga merupakan ayah yang bertanggungjawab dan yang penuh kasih sayang. Baginda menunjukkan kepada kita bagaimana baginda menjadi pembimbing dan pelindung kepada anak-anaknya.
Salah satu nilai yang dapat dicontohi adalah nilai kasih sayang Rasulullah kepada anaknya. Sifat yang paling menonjol yang baginda terapkan ialah bagaimana baginda melayan anak perempuannya iaitu Fatimah Az-Zahra. Setiap kali Fatimah Az-Zahra pulang ke rumah baginda, baginda akan melayan Fatimah dengan penuh kasih sayang. Tindakan ini menunjukkan bahawa Rasulullah melayan anaknya dengan penuh kasih sayang dan bukan dengan penuh kekerasan. Nilai yang seterusnya adalah berani untuk menerima sebarang cabaran dan dugaan. Sebagaimana Rasulullah SAW, baginda kehilangan anak lelakinya ketika kecil lagi. Ini menunjukkan bahawa seorang ayah itu perlulah sentiasa tabah menghadapi sebarang dugaan. Konklusi daripada kisah Rasulullah sebagai seorang ayah ialah seorang ayah itu haruslah sentiasa memberi kasih sayang dan sentiasa bersabar dengan dugaan yang mendatang. Ini menunjukkan bahawa seorang ayah itu bukan sekadar untuk memberi pendidikan, bahkan juga untuk memberi peringatan ke arah jalan yang benar. Sebagaimana hadis yang bermaksud, hendaklah kamu memuliakan anak-anak kamu dan berilah mereka dengan akhlak yang terpuji. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kisah ketiga adalah kepimpinan Rasulullah sebagai seorang sahabat. Selain sebagai pemimpin, Rasulullah juga dikenali sebagai sahabat yang setia. Beliau menjalinkan persahabatan dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Sikap inilah yang menjadikan persahabatan Rasulullah bersama sahabatnya dengan penuh ketakwaan dan kerendahan hati. Nilai pertama ialah baginda tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi daripada sahabatnya. Dikisahkan ketika pembinaan Masjid Nabawi, baginda sendiri yang turun padang membantu sahabatnya untuk membina Masjid Nabawi. Salah satu sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, biar kami yang melakukannya." Lantas baginda berkata, "Aku juga ingin mendapatkan pahala seperti ini." Ini menunjukkan bahawa kepimpinan sejati bermula dengan sikap rendah diri dan kerjasama. Nilai kedua ialah nilai kesetiaan kepada sahabat, di mana ketika perjalanan baginda bersama Abu Bakar As-Siddiq ke Gua Tur, ketika itu Abu Bakar digigit ular dan ketika itu jugalah Rasulullah berdoa dan mengubati sahabatnya dengan penuh kasih sayang. Sikap ini menunjukkan betapa pentingnya persahabatan yang tulus yang dibina atas keimanan dan kepercayaan. Nilai ketiga ialah pendengar yang baik. Para sahabat sering datang bertemu Rasulullah untuk mendapatkan nasihat dan Rasulullah akan mendengar dengan penuh perhatian tanpa menghukum. Baginda akan memberikan nasihat yang sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Ini adalah bukti kepimpinan baginda sebagai sahabat untuk membimbing sahabat-sahabatnya ke arah yang lebih diberkati. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada kepimpinan baginda sebagai seorang sahabat ialah Rasulullah SAW membina persahabatannya dengan beberapa nilai. Yang pertama, nilai keikhlasan. Yang kedua, nilai kesetiaan. Dan yang ketiga adalah nilai menghormati sahabatnya. Baginda adalah contoh yang terbaik untuk kita membina hubungan sesama manusia. Sebagaimana hadis yang bermaksud sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik jiran di sisi Allah adalah orang yang terbaik terhadap jirannya. Hadis riwayat Al-Hakim.